Aung San Suu Kyi dihukum penjara tambahan 7 tahun lagi. WHO gesa China dedah situasi sebenar penularan COVID-19 di negara itu. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Anda bersama saya, Miza Usni Muhammad dalam Berita Dunia. Mahkamah Junta Myanmar menjatuhkan hukuman penjara tambahan 7 tahun ke atas Aung San Suu Kyi 77 tahun kerana kesalahan rasuah. Keputusan itu sekaligus menamatkan pembicaraan selama 18 bulan ke atas pemenang anugerah Nobel itu. Suu Kyi dipenjarakan atas 5 pertuduhan rasuah berkait pembelian dan penyelenggaraan helikopter yang didakwa menyebabkan kerugian kepada negara. Suu Kyi sebelum ini telah dijatuhi hukuman penjara 11 tahun kerana rasuah, menghasut terhadap tentera, melanggar peraturan COVID-19 dan melanggar Undang-Undang Telekomunikasi. Sumber memberitahu media semua kes telah selesai dan tiada lagi pertuduhan terhadapnya selain mengesahkan Suu Kyi berada dalam keadaan sihat. Sejak perbicaraan dimulakan, pemimpin itu hanya dilihat sekali dalam gambar yang kurang jelas dari dalam mahkamah kosong dan bergantung kepada peguam untuk menyampaikan mesej kepada dunia. Junta sebelum ini menegaskan tuduhan itu adalah sah dan Suu Kyi yang ditahan di penjara di ibu negara Naypyidaw telah diberikan proses sewajarnya oleh mahkamah. Myanmar bergolak sejak rampasan kuasa Februari tahun lalu dan 2,600 orang terbunuh susulan tindakan keras tentera. Rusia melancarkan lagi serangan peluru berpandu yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 3 lagi maut di Ukraine. Bekalan elektrik turut terjejas menjelang sambutan Tahun Baharu 2023. Menteri Dalam Negeri Ukraine menyatakan insiden itu menyebabkan 3 orang terbunuh dan 6 cedera termasuk seorang kanak-kanak. Letupan dilaporkan di seluruh negara termasuk di Kiev, bandar Kharkiv di timur dan bandar barat Lviv yang bersempadan dengan Poland. Serangan peluru berpandu itu turut mengenai wilayah barat Ivano-Frankivsk hampir 1,000 kilometer dari Rusia. Ketua Komander Ukraine, Jeneral Valery Zaluzhny berkata Rusia telah melancarkan 69 peluru berpandu dengan 54 daripadanya ditembak jatuh. Hampir 7,000 orang awam dilaporkan terbunuh manakala lebih 10,000 lagi cedera selepas Rusia melancarkan operasi ketenteraan terhadap Ukraine. Berjuta-juta lagi kehilangan tempat tinggal manakala Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi menyatakan lebih 7 juta menjadi pelarian akibat perang Rusia-Ukraine. Angka korban akibat kebakaran membabitkan sebuah hotel kasino wilayah di Banten Mianche, Kemboja meningkat kepada 25 orang dan ia susulan penemuan 6 lagi mayat terbaru di dalam bilik hotel yang hangus oleh pasukan penyelamat. Sementara itu, 73 yang lain dilaporkan cedera dalam kebakaran di hotel dan kasino Grand Diamond City di Phoi Phet itu masih dirawat dan dilaporkan stabil. Perdana Menteri Kemboja Samdech Tekno Hun Sen merakamkan ucapan takziah kepada semua mangsa dan menggesa pihak berkuasa dan pemilik bangunan memperkukuh keselamatan dan tindak balas kebakaran. Hun Sen turut mengucapkan terima kasih kepada Thailand kerana menghantar anggota respon kecemasannya bagi menyertai operasi mencari dan menyelamat. Kebakaran telah dipadamkan sepenuhnya namun operasi mencari mangsa masih diteruskan. Punca kebakaran masih dalam siasatan.
Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan sekatan beberapa negara terhadap lonjakan COVID-19 di China sebagai boleh diterima berikutan kekurangan maklumat dari Beijing. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa China lebih bersikap terbuka terhadap situasi pandemik di negara berkenaan. Kenyataan itu dibuat selepas banyak negara mula mengenakan ujian COVID-19 ke atas pelancong dari China selepas Beijing membatalkan sukatan perjalanan asing walaupun terdapat peningkatan kes. Tedros menegaskan WHO juga memerlukan maklumat lebih terperinci untuk membuat penilaian risiko menyeluruh mengenai situasi wabak itu di negara tersebut. WHO katanya sedia menawarkan sokongan berterusan untuk penjagaan klinikal dan melindungi sistem kesihatan China. Hospital di seluruh China dibanjiri lonjakan jangkitan berikutan keputusan Beijing menarik balik peraturan ketat yang sebahagian besarnya menyekat penularan virus itu tetapi menjejaskan ekonomi dan mencetuskan bantahan meluas. Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China pula menegaskan pihaknya tidak akan lagi mengeluarkan angka kematian harian COVID-19. Beberapa negara mengetatkan peraturan kemasukan pelawat dari China selepas pengumuman pembukaan sempadan mulai minggu depan. Negara yang mengenakan peraturan baharu bagi pelancong dari China termasuklah Amerika Syarikat, Itali, Jepun, Taiwan dan India serta Singapura. Negara-negara terlibat mengenakan peraturan ketat terhadap pelancong dari China dengan mewajibkan ujian saringan COVID-19. Langkah diambil berikutan kebimbangan mengenai perkembangan kes COVID-19 di China dan kekurangan data yang telus. China melonggarkan syarat perjalanan selepas seminggu berhadapan protes terhadap Presiden Xi Jinping dan kerajaannya. Negara itu mengumumkan kelonggaran sekatan perjalanan masuk dan keluar bermula 8 Januari ini. Pelawat pasport untuk rakyatnya dibuka semula. Amerika Syarikat menetapkan ujian saringan mandatori dengan keputusan negatif COVID-19 untuk pelawat dari China, Hong Kong dan Macau bermula 5 Januari. Selepas Amerika Syarikat, Jepun dan beberapa negara lain, Korea Selatan pula bakal mengenakan ujian mandatori COVID-19 terhadap pelancong dari China. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo berkata negara itu akan menghadkan pengeluaran visa jangka pendek untuk warga China. Korea Selatan akan menghentikan sementara penerbangan dari China dengan menjadikan lapangan terbang antarabangsa Incheon sebagai satu-satunya pintu masuk dari negara jiran itu. Berkuat kuasa 5 Januari, pengembara dari China dihendaki mengemukakan keputusan negatif daripada ujian PCR tidak lebih daripada 48 jam. Mulai bulan ini, China mula melonggarkan sekatan COVID-19 sehingga menyebabkan gelombang jangkitan baharu. Ia mendorong negara lain mengenakan sekatan ke atas pelancong dari negara China. Agensi Kesihatan Kesatuan Eropah EU tidak bercadang mengenakan saringan wajib COVID-19 terhadap pelawat yang tiba dari China. Keputusan itu dibuat meskipun beberapa negara termasuk Amerika Syarikat sudah mula mengenakan ujian berkenaan. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Eropah ECDC dalam satu kenyataan berkata, buat masa ini trend kenaikan jumlah kes COVID-19 di China tidak akan memberi kesan kepada keadaan penularan penyakit itu di EU. Ia memandangkan tahap imuniti tinggi dalam kalangan penduduk di EU selain jenis varian wabak yang sedang menular di China. Dalam kalangan negara EU, hanya Itali yang telah menguatkuasakan ujian saringan wajib COVID-19 terhadap pelawat dari China setakat ini. Penguatkuasaan dibuat berikutan peningkatan besar pada jumlah kes baharu wabak itu di China setelah pemerintahnya secara mendadak memasukkan banyak sekatan. Pil antiviral boleh dijadikan sebagai alternatif yang berkesan merawat COVID-19 selain ubat oral Paxlovid. Namun, tahap keselamatan ubat antiviral itu belum dinilai sepenuhnya.
Keputusan percubaan klinikal yang diterbitkan oleh The New England Journal of Medicine Rabu lalu menunjukkan bahawa ubat tersebut sama efektifnya dengan Paxlovid dalam membendung gejala ringan dan sederhana COVID-19 pada orang dewasa. Percubaan fasa 3 yang diadakan di China melibatkan 822 peserta mendedahkan pesakit yang baru didiagnosis yang mengambil ubat itu pulih selepas median 4 hari, manakala mereka yang mengambil Paxlovid pulih selepas 5 hari. Kajian itu juga menyimpulkan bahawa peserta yang mengambil ubat tersebut sehingga pemulihan klinikal mereka daripada COVID-19 kurang mendapat kesan sampingan. Keputusan kajian dikeluarkan ketika lonjakan jangkitan di seluruh China selepas Beijing mengumumkan pelonggaran dasar sifar COVID. Hospital China berdepan tekanan hebat kerana lebih ramai warga China dijangkiti COVID-19 dengan negara itu mengalami kekurangan ubat khusus merawat virus itu. Pengeluaran ubat batuk toksit dihentikan, paparannya selepas ini. Saksikan naratif khas Imbasan 2022. Sabtu, 31 Disember 2022, 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Bertemu kembali. India menghentikan pengeluaran ubat batuk yang dihasilkan sebuah syarikat farmasutikal di negara itu kerana menyebabkan kematian 18 orang kanak-kanak di Uzbekistan. Syarikat tersebut berdepan siasatan sejak Oktober lalu apabila Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengaitkan produk ubat tersebut menyebabkan kematian kanak-kanak di Afrika. Menteri Kesihatan Mansur Madavia berkata pasukan penyiasat sedang memeriksa bangunan syarikat tersebut di New Delhi. Contoh ubat batuk itu sudah diambil dan dihantar untuk dianalisis. Tindakan selanjutnya berdasarkan laporan pemeriksaan pakar. Kementerian Kesihatan Uzbekistan berkata 18 kanak-kanak meninggal dunia selepas meminum ubat batuk dari India. Ubat tersebut dicemari altilena glikol, bahan kimia bertoksik yang digunakan dalam penyediaan anti beku cecair brek, cat, pewarna, plastik, filem dan kosmetik. Situasi tegang Kosovo dan Serbia kembali reda selepas sempadan utama dibuka semula semalam. Penghadang laluan juga mula dialihkan selepas pelbagai gesaan di peringkat antarabangsa dibuat bagi mengekang konflik berlarutan melibatkan dua wilayah itu. Penghadang pertama dialihkan di bahagian Serbia dan Kosovo mengumumkan lintasan sempadan dibuka sehari selepas Washington dan Brussels menggesa supaya keduanya mengambil langkah meredakan kelalu selepas etnik Serbia meletakkan penghadang bagi membantah penahanan bekas polis yang disyaki terbabit dalam serangan terhadap anggota polis daripada etnik Albania. Presiden Serbia Alexander Vučić dan polis Kosovo mengumumkan pelonggaran sempadan selepas Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat menggesa supaya ketegangan diredakan segera. Untuk rekod, Kosovo mengisytiharkan kemerdekaan daripada Serbia pada 2008 dengan sokongan Barat berikutan Perang 1998 hingga 1999 yang mana NATO campur tangan untuk melindungi Kosovo yang majoriti penduduk Albania. 2022 menyingkap pelbagai perubahan geopolitik utama didorong pencoblosan Rusia ke atas Ukraine sekatan dikenakan Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah EU menyebabkan kadar inflasi global melonjak dan menjejaskan seluruh dunia. Sementara itu, ketegangan antara Amerika Syarikat dan China yang memuncak sekitar Ogos lalu susulan lawatan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat ke Taiwan. Peristiwa berkenaan
Taiwan antara rangkuman imbasan dunia 2022. Saksikan. Operasi ketenteraan Rusia di Ukraine mencetuskan kecaman global kerana ia melanggar Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan undang-undang antarabangsa. Resolusi aggression against Ukraine juga telah diangkat di pentas sidang khas kecemasan ke-11 Perhimpunan PBB pada Mac. Semuanya bulat kata mengulangi komitmen terhadap prinsip asas keutuhan wilayah dan kedaulatan negara yang tidak boleh dilanggar. Namun 2022 politik 2022 ia membuatkan Beijing mengumumkan siri operasi ketenteraan bersasar di sekitar Taiwan sejurus ketibaan Pelosi ke pulau itu. China menyifatkan lawatan itu sebagai provokasi halus Amerika Syarikat yang cuba menjadi hero saat Taipei mahu merdeka, tetapi China menegaskan Taiwan adalah sebahagian daripada wilayahnya di bawah dasar satu China. Kelantangan Malaysia mempersoalkan pendirian tidak campur tangan kumpulan 10 anggota ASEAN memberi nafas baharu kepada penyelesaian konflik Myanmar. Ia susulan konsensus 5 perkara yang diketengahkan pemimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021 tidak menunjukkan sebarang kemajuan yang diingini. Malaysia mencadangkan cara baharu dan kreatif untuk mencapai keamanan di Myanmar menerusi gesaan perbincangan melibatkan semua pihak berkepentingan termasuk wakil daripada Kerajaan Perpaduan Nasional Myanmar NUG dan Majlis Perundingan Perpaduan Negara NUCC diadakan. Usaha Malaysia itu turut dihargai pelapor khas PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar, Thomas Andrew, ketika melawat Malaysia Jun lalu. Sejarah menarik juga dilakar di United Kingdom selepas Rishi Sunak 42 tahun dilantik Perdana Menteri Britain ke-57 pada 25 Oktober lalu menggantikan Liz Truss yang meletakkan jawatan selepas 7 minggu menjamah jawatan itu. Dengan pelantikan tersebut, Sunak mencipta beberapa lagi sejarah sampingan menarik termasuk Perdana Menteri Britain berketurunan India pertama memegang jawatan itu. Beliau menjadi ahli parlimen sejak 2015, mewakili kawasan Richmond dan pernah berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Negara kepada Perbendaraan dan Chancellor Perbendaraan ketika Boris Johnson menjadi Perdana Menteri. Tarikh 9 September menjadi detik paling hiba bagi monarki Britain berikutan kemangkatan Ratu Elizabeth II pada usia 96 tahun. Kemangkatan baginda dimaklum Istana Buckingham yang turut mengumumkan tempoh berkabung selama 10 hari. Ratu Elizabeth II mangkat di Istana Balmoral, Scotland selepas 70 tahun bertahta. Tahun 2022 juga tidak sepi dengan musibah dan malapetaka cuaca ekstrim. Banjir di Pakistan Jun lalu menyaksikan 1/3 negara itu ditenggelami air selain meragut 1,700 nyawa. Situasi bencana yang teruk terutama di wilayah Balochistan dan Sindh menyebabkan pemerintah mengumumkan darurat. Gempa bumi kuat yang melanda timur Afghanistan Jun lalu mengorbankan lebih 1,000 nyawa dan mencederakan hampir 7,000 orang. Wilayah Paktika dan Kos adalah dua lokasi paling teruk terjejas gempa bermagnitud 6.2 itu yang turut dirasai di beberapa lokasi negara jiran Pakistan. Musibah tersebut merekodkan jumlah korban tertinggi selain kerosakan besar infrastruktur. Malah sehingga kini ratusan mangsa terperangkap di bawah runtuhan bangunan dan tanah belum ditemui. Di Amerika Syarikat, ribut salji terburuk dalam sejarah melumpuh 5 kelasi mengalami kerosakan enjin dan karam 20 batu nautika dari wilayah Prachuap Khiri Khan pada 11.30 malam waktu tempatan. Angka korban tragedi kapal perang yang karam di Teluk Thailand itu mencecah 24 nyawa. Operasi mencari dan menyelamat secara besar-besaran dilancarkan dan seramai 76 kelasi berjaya diselamatkan.
Dalam tahun 2022, Korea Utara melakukan ujian senjata nuklear secara intensif. Pyongyang telah melancarkan sejumlah peluru berpandu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Di antara kelengkapan tentera yang diuji termasuklah senjata nuklear taktikal, peluru berpandu balistik antarbenua, kepala peledak hypersonik, kapal selam berkuasa nuklear dan satelit peninjau. Rejim Zionis semakin mengganas pada tahun 2022. Konflik Israel-Palestin merekodkan angka kematian tertinggi dalam tempoh setahun dengan lebih 150 rakyat Palestin dan lebih 20 warga Israel terbunuh. Israel juga tidak menyerahkan jenazah rakyat Palestin dan menggunakannya bagi rundingan penukaran bantuan atau mayat warga Israel. Gempa bumi yang menggegarkan Pulau Jawa Indonesia menyebabkan lebih 300 orang meninggal dunia. Gempa bumi Cianjur pada 21 November itu juga memusnahkan 56,000 buah rumah dan menyebabkan 36,000 orang hilang tempat tinggal. Sebanyak 540 sekolah, 272 rumah ibadat dan 18 pusat kesihatan turut musnah. Imran Khan yang dahulunya merupakan seorang atlet terkenal di Pakistan kemudian terjun ke dunia politik dan menjadi Perdana Menteri. Pada April 2022, Imran Khan digulingkan melalui undi tidak percaya di Parlimen. Imran Khan mendedahkan bukti kuasa asing cuba menjatuhkan beliau selaku pemimpin nombor 1 Pakistan. Pada bulan November, Imran Khan terkena tembakan di kaki ketika berucap pada perhimpunan di Wazirabad di Punjab. Tahun 2022 menjadi tahun tragis bagi Sri Lanka kerana mengalami masalah ekonomi sehingga rakyat negara itu kelaparan dan kekurangan bahan api. Krisis ekonomi ini menyebabkan rakyat menyerbu istana Presiden Gotabaya Rajapaksa sehingga terpaksa melarikan diri ke Thailand. Sri Lanka mempunyai banyak hutang termasuk dari China yang digunakan untuk membangunkan infrastruktur negara itu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Selaku Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, saya memikul tugas dan tanggungjawab untuk memastikan kesiapsagaan negara berdepan dengan isu-isu seperti banjir, isu alam sekitar dan juga isu perubahan iklim. Selain itu, isu guna tenaga yang merupakan satu cabaran besar bagi negara pada akhir-akhir ini juga berada di bawah portfolio saya. Maka, untuk tahun 2023, saya akan menumpukan usaha untuk memastikan kepentingan rakyat khususnya dan kepentingan planet kita akan dapat terpelihara dengan kesiapsagaan yang terbaik untuk berdepan dengan cabaran-cabaran yang mendatang. Pada kesempatan ini, saya, Nik Nazmi, ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 dan saya harap kita dapat kekalkan keharmonian dan perpaduan kita demi pertiwi. Dunia bola sepak antarabangsa kehilangan seorang lagi legenda susulan kematian pemain terhebat sepanjang zaman Pelé. Mendiam hembuskan nafas terakhir di Hospital Albert Einstein, Sao Paulo, Brazil pada usia 82 tahun. Dalam pada itu, pemergian Pelé yang dikenali sebagai genius bola sepak dengan gaya permainan samba menerima pelbagai reaksi daripada komuniti bola sepak dunia. Bintang sensasi Perancis Kylian Mbappe berkata, legasi Pelé tiada galang gantinya dan Udupoda, Lionel Messi menerusi Instagramnya mendoakan agar roh Pelé bersemadi dengan tenang. Bintang Portugal Cristiano Ronaldo turut berkongsi gambarnya bersama legenda Brazil itu sambil berpegang tangan dengan ucapan takziah.
Aura mendiang Pele turut menarik perhatian pemimpin-pemimpin dunia. Antara yang sempat merakamkan ucapan takziah adalah Presiden Amerika Syarikat Joe Biden serta dua bekas Presiden negara itu, Barack Obama dan Bill Clinton. Kesemuanya mengakui sumbangan yang dilakukan Pele dalam memberi inspirasi kepada generasi muda untuk melakar kejayaan. Tidak ketinggalan beberapa pemimpin lain, antaranya Presiden Argentina Alberto Fernandez, Presiden Colombia Gustavo Petro dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador yang turut meluahkan rasa kehilangan legenda tersebut. Sementara itu, menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, pemergian Pele membawa kesedihan dalam kalangan peminat bola sepak dunia. Namun jelasnya segala kenangan serta jasanya dalam sukan ini akan tetap hidup dalam jiwa setiap pencinta bola sepak. We lost Pele, the king, Ore, and we feel a void, we feel sad. But actually, we never lose him. We never lost him. He's forever with us. He's forever with everyone who loves football because of what he did for football. Dalam perkara itu, Brazil mengisytiharkan tempoh berkabung 3 hari berikutan kematian Pele. Presiden Jair Bolsonaro menerusi ucapan di Twitter berkata ia sebagai penghormatan terhadap pemergian Pele yang membawa nama Brazil di pesada dunia menerusi bola sepak, malah turut mengubah sukan itu menjadi satu seni dan kegembiraan. Media tempatan melaporkan penghormatan terakhir untuk Pele akan berlangsung pada Isnin sehingga 10 pagi Selasa. Orang ramai dibenarkan untuk melakukan penghormatan terakhir dalam tempoh itu. Ikon bola sepak itu akan dikebumikan pada 3 Januari di Memorial Necropoli Ekumenika. Berita dunia berakhir di sini dan sebelum berpisah, Brazil berdepan isu kapal lama yang tidak dilupuskan dengan betul. Aktivis alam sekitar memberi amaran beberapa lokasi perairan yang dijadikan tanah kubur kapal lama itu bersiko mencetuskan bencana alam sekitar jika tidak ditangani dengan baik. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam perpaduan.